Definisi etika. Perkataan etika berasal daripada bahasa Yunani iaitu ethos, yang bermaksud watak atau adat. Etika adalah suatu cabang falsafah tentang pandangan dan persoalan dalam bidang moral. Ia diungkap dalam bentuk moral seperti baik, buruk, jahat, suci, memalukan, bertanggungjawab dan sebagainya. Ia juga merupakan suatu penyelidikan falsafah tentang kewajipan manusia serta tentang yang baik dan yang buruk. Ringkasnya, etika adalah falsafah tentang amalan dan norma-norma hidup manusia. Seterusnya, definisi moral. Moral berasal daripada bahasa Latin iaitu moralitas, yang membawa pengertian ajaran atau pegangan berkenaan dengan buruk baik sesuatu perbuatan. Akhir sekali, pengertian akhlak. Akhlak dari segi bahasa berasal daripada perkataan khulq yang bererti perilaku, perangai atau tabiat. Manakala akhlak dari segi istilah pula, menurut Imam Al-Ghazali, akhlak ialah suatu sifat yang tertanam dalam jiwa yang daripadanya timbul perbuatan-perbuatan dengan mudah tanpa memerlukan pertimbangan terlebih dahulu. Seterusnya, etika Islam dalam sains, teknologi dan kejuruteraan. Akidah, keyakinan dan keimanan kepada rukun iman yang mengandungi 6 perkara. Prinsip ini menuntutkan sesuatu keyakinan yang bersifat gaib untuk memantau segala perbuatan manusia. Syariah, peraturan dan ketetapan hukum berdasarkan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Segala kerja yang melibatkan kajian sains, teknologi dan kejuruteraan hendaklah menuruti tetapan yang ditunjukkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Akhlak, panduan tingkah laku yang mulia melibatkan manusia dengan Allah, manusia sesama manusia dan manusia dengan alam sekitarnya. Hubungan yang bersifat segitiga ini merupakan asas penting bagi mewujudkan keseimbangan yang terbaik. Seterusnya, peranan etika Islam. Seterusnya, terbahagi kepada 5 bahagian. Menghasilkan penemuan sains, teknologi dan kejuruteraan yang memberi manfaat kepada keselesaan manusia. Huraian pertama, segala rekaan dan alat yang dihasilkan hendaklah mengelakkan berlakunya kerosakan akhlak manusia. Yang kedua, hasil rekaan yang dicetuskan bukan menjadi sebab umat menjadi alpah daripada tugas sebagai hamba. Yang ketiga, ciptaan yang dibangunkan mampu mengelakkan manusia daripada merosakkan alam. Huraian keempat, keselesaan bukan tiket untuk para saintis, teknokrat dan jurutera melakukannya penyelidikan sehingga menafikan maksud syariah. Contohnya, telefon pintar. Telefon pintar mampu membantu kita untuk mendapatkan maklumat terkini. Contoh seterusnya, komputer. Komputer boleh menjadi media untuk menyampaikan berita-berita terkini, untuk mendapatkan maklumat, untuk menyebarkan isu-isu agama. Seterusnya, menggunakan sains, teknologi dan kejuruteraan yang memberikan nilai tambah kepada peningkatan kualiti. Huraiannya, segala ciptaan dan rekaan bukan semata-mata bertujuan komersial atau profit. Sebaliknya, menghasilkan ciptaan, rekaan dan inovasi bukan untuk kepentingan peribadi dan merosakkan dunia. Nilai-nilai kemanusiaan yang mengutamakan matlamat hidup, kemampuan manusia mencari jalan yang dipermudahkan dan mampu melonjak prestasi manusia sebagai hamba Allah. Akhir sekali, meningkatkan kualiti melalui penggunaan nuklear bagi menggantikan tenaga bahan api, pengawetan makanan dan menghapuskan bakteria. Contohnya, seperti apa yang kita lihat, perubahan telefon bimbit dari masa ke semasa. Pada masa kini, apa yang kita lihat, kita boleh menghubungi orang yang jauh dengan paparan skrin dengan suara sekali. Dengan perubahan telefon bimbit yang kita lihat, ini membuktikan potensi manusia semakin meningkat dari masa ke semasa. Seterusnya, keperluan mempertahankan dan memelihara agama, bangsa dan negara. Huraiannya, keperluan memelihara agama, bangsa dan negara sememangnya menjadi satu keutamaan, namun nafsu manusia tidak pernah cukup dan tidak dinafikan perlunya kajian
ciptaan dan rekaan untuk mempertahankan agama, bangsa dan negara. Seterusnya, ia tidak semudah tindakan yang bersifat sains teknologi yang menghalalkan sebarang ciptaan, contohnya pengklonan yang dilakukan bukan sebab yang munasabah. Contohnya pengklonan telur. Telur palsu tiada ruang udara, manakala telur asli ada ruang udara. Seterusnya, telur palsu hujungnya bulat penuh, tetapi telur asli ada lekukan bekas ruang udara. Perbezaan akhir sekali, telur palsu ada selaput aneh pemisah putih dan kuning, manakala telur asli tiada. Seterusnya, melakukan eksperimen dengan bijaksana tanpa niat jahat. Huraiannya, eksperimen yang dilakukan haruslah berasaskan kelebihan atau kebijaksanaan yang mengutamakan keprihatinan kepada nilai-nilai kemanusiaan, flora dan fauna. Seterusnya, kajian yang dibuat haruslah mengambil kira implikasi-implikasi yang bakal terkesan dalam kehidupan manusia, flora dan fauna. Akhir sekali, pembedahan plastik adalah haram mengikut Islam sama sekali. Ini adalah contoh pembedahan plastik untuk kecantikan yang haram di sisi Islam. Seterusnya, menghubungkan semua kegiatan dengan alam metafizik. Para saintis teknokrat dan jurutera menghubungkan segala kegiatan mereka dengan alam metafizik. Elemen ketuhanan mencari kebenaran merupakan asas kepada pelaksanaan prinsip etika Islam. Setiap aktiviti penyelidikan dan penemuan dalam berasaskan galakan untuk meneroka khazanah alam berdasarkan etika Islam serta memburu kebenaran wujudnya pencipta. Dorongan ketuhanan dan mencari hakikat serta kebenaran menjadi asas bagi kegiatan penyelidikan para saintis, teknokrat dan jurutera.